Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bertemu kembali rentasan berita edisi 916. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Peguam negara derhaka. SD25 ahli parlimen sebenarnya untuk apa? Kerajaan tidak jual hartanah lapangan terbang Subang. Calon Perdana Menteri BN kini menjadi misteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis Presiden Pakatan Harapan merumuskan bahawa Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun telah mengetepikan institusi raja demi melindungi kerajaan yang mahu berkuasa mutlak. Majlis Presiden Pakatan Harapan meneliti dengan serius kenyataan Peguam Negara 25 Jun lalu berhubung kuasa-kuasa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seripadu ke Baginda Yang Di-Pertuan Agong dan Nasihat Jemaah Menteri. Pada ketika negara berhadapan krisis pandemik COVID-19, begitu ramai yang hilang nyawa dan pekerjaan, ekonomi kekal suram serta kerajaan yang tidak stabil, lagi tiada keabsahan. Rakyat menaruh harapan kepada Yang Di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu untuk menitahkan pandangan yang mampu mencari penyelesaian kepada krisis ini, kata kenyataan Majlis Pakatan Harapan. Kenyataan bersama Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng itu berkata, inilah yang rakyat lihat apabila Istana Negara dan penyimpan Maha Besar Raja-Raja mengeluarkan kenyataan media pada 16 Jun lalu bahawa Parlimen dan Dewan-Dewan Undangan Negeri perlu bersidang secepat mungkin, ujar mereka. Namun kenyataan Peguam Negara ini terutama dalam konteks sekarang telah melampaui batas adab kerana memperkecil dan memperlekehkan titah pandangan Raja-Raja Melayu, dakwa Majlis Presiden. Menyanggah kenyataan tersebut, Majlis Presiden Pakatan Harapan berpendapat Peguam Negara telah mengenepikan semangat perlembagaan dan memberi gambaran bahawa beliau telah mengenepikan institusi Raja-Raja Melayu untuk melindungi sebuah kerajaan yang mahu berkuasa mutlak tanpa kawalan maupun batas waktu. Majlis Presiden Pakatan Harapan melihat kenyataan Peguam Negara juga melanggar kebiasaan kerana perkara 145/2 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa menjadi kewajipan Peguam Negara menasihati Yang Di-Pertuan Agong atau Jemaah Menteri atau mana-mana menteri mengenai apa-apa perkara undang-undang. Menurut mereka, jelas sekali Peguam Negara sepatutnya memberi pandangan beliau terus kepada Yang Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah serta merahsiakannya dan bukan mengumumkan pandangan beliau secara terbuka seperti yang telah dibuatnya. Maka kenyataan ini juga satu bentuk pelanggaran kerahsiaan di antara peguam dan anak guam. Dengan pelanggaran ini, beliau tidak layak menjadi seorang peguam, apatah lagi menjawat jawatan Peguam Negara. Oleh itu, kenyataan Peguam Negara ini adalah satu penderhakaan khusus terhadap Yang Di-Pertuan Agong dan beliau mesti dipecat segera, tegas pucuk pimpinan Pakatan Harapan itu. Sementara itu, Jabatan Agama Islam Perak dalam khutbah Jumaat lalu bertemakan Raja Pemerintah Penimbang Tara yang Adil lagi Saksama. Berkata Malaysia berasaskan konsep raja berperlembagaan dalam sistem demokrasi berparlimen. Tabik urus kepada rakyat hendaklah terikat dengan maslahah. Khutbah tersebut memetik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wajib bagi setiap Muslim patuh dan taat kepada pemimpin terhadap apa yang dia suka dan dia benci selagi dia tidak diperintah melakukan maksiat.
Justru apabila dia diperintah melakukan maksiat, maka tiada lagi kewajipan untuk patuh dan taat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahawa raja yang zalim atau mengkhianati warganya dan tidak menasihati mereka untuk memperbetulkan kesalahan yang telah dilakukan tidak akan mencium bau syurga, tegas khutbah itu. Katanya, walaupun Raja-Raja Melayu tidak mentadbir negara secara langsung, tetapi institusi diraja berperanan mengawasi tadbir urus negara secara teratur, amanah, telus dan berintegriti. Raja pemerintah bukan monumen hiasan yang kaku, tanpa nyawa, tanpa jiwa dan bukan insan yang buta penglihatan, pekak pendengaran dan bisu pertuturan. Raja pemerintah dikurniakan ilahi dengan akal dan fikiran serta dilengkapkan deria dan disempurnakan dengan hati. Segala apa yang berlaku adalah dalam ruang penglihatan dan pendengaran raja pemerintah. Oleh itu, amatlah tidak munasabah jika institusi ketua utama negara dan raja pemerintah di negeri-negeri diwujudkan untuk menyempurnakan tugas-tugas istiadat kerakyatan semata-mata atau dianggap boneka untuk menurunkan mohor perkenan kepada setiap dokumen yang dipersembahkan. Dengan mata tertutup, mulut terkunci dan tangan diikat, diwajibkan tanpa pilihan memberi sepenuh perkenan tanpa soal atau apa juga perkara yang diangkat sembah kepada baginda. Apatah lagi jika nasihat tersebut tergelincir daripada landasan keadilan atau berunsur penindasan yang boleh memudaratkan rakyat dan negara. Khutbah itu menyebut bahawa Raja-Raja Melayu perlu bermusyawarah untuk mendapat fakta tepat dan benar serta mendapatkan pandangan daripada semua pihak. Bahawasanya amatlah penting untuk barisan yang bertanggungjawab dan diamanahkan menasihati raja pemerintah bersifat adil, arif lagi berilmu, telus dan ikhlas, jujur dan benar supaya raja pemerintah tidak diulit dengan mimpi palsu kerana diselindungi daripada fakta dan kenyataan hingga memungkinkan raja pemerintah tersalah titah, tersalah langkah. Justru, raja pemerintah wajib diberikan nasihat mengenai situasi sebenar kehidupan rakyat dan negara untuk memenuhi peranan mereka sebagai penimbang tara yang adil lagi saksama. Raja-Raja Melayu tidak boleh memihak kepada mana-mana individu, kumpulan atau parti politik demi meningkatkan tahap keyakinan rakyat terhadap sistem berkerajaan dan bernegara yang berteraskan amalan demokrasi serta berakarkan doktrin pengasingan kuasa. Raja pemerintah berperanan sebagai tonggak kestabilan, sumber keadilan, teras perpaduan dan payung penyatuan. Juga berperanan sebagai mekanisme semak dan imbang antara cabang eksekutif, perundangan dan kehakiman demi menjamin berlakunya tadbir urus yang telus, berintegriti dan bertanggungjawab. Nah, itulah intipati penting khutbah yang disampaikan oleh Jabatan Agama Islam Perak yang boleh dianggap sebagai titah daripada Sultan Perak, Sultan Nazrin yang juga timbalan yang di-Pertuan Agong. Pakatan Harapan menjunjung titah yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu dan akur dengan apa yang dinyatakan di dalam khutbah berkenaan. Tetapi yang ingkar ialah gerombolan tebuk atap termasuk program negara dan mereka yang memakai jubah dan serban serta bijak memutar maksud hadis demi kepentingan politik untuk berkuasa. Walaupun caranya salah di sisi Islam dengan pemberontakan. Apa yang mereka lakukan itu demokrasi, kata Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Demokrasi apa apabila parlimen digantung dan institusi raja-raja berperlembagaan diinjak-injak? Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz membuat pendedahan eksklusif kepada Sinar Harian bahawa beliau merupakan dalang dalam mengumpulkan tanda tangan surat akuan bersumpah SD25 Ahli Parlimen Barisan Nasional untuk memberi sokongan kepada Hishamuddin. Katanya gerakan itu bertujuan memberi mandat kepada Hishamuddin menjadi jurucakap kepada Ahli Parlimen Barisan Nasional tersebut untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah jika dipanggil. Beberapa pemimpin UMNO tampil dengan kenyataan berbeza sebagai subplot kepada drama terbaru ini. Ahli Parlimen Padang Besar Datuk Zahidi Zaidul Abidin berkata pihaknya mengesahkan pendedahan Nazri tersebut. Jelas beliau gerakan itu buat masa ini bertujuan menolak sebarang usaha penubuhan kerajaan baharu dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Ahmad Ibrahim. Terdahulu kami diarahkan Presiden UMNO untuk letak jawatan dalam Kerajaan Perikatan Nasional dan meminta semua ahli parlimen berjawatan dalam kerajaan tidak lagi menyokong Perikatan Nasional. Bagaimanapun semua ahli parlimen Barisan Nasional yang terlibat enggan melakukannya kerana kami berpendapat kalau sekiranya UMNO dan Barisan Nasional tidak sokong Kerajaan Perikatan Nasional, jadi mereka mahu sokong siapa? Ujarnya seperti dipetik Sinar Harian.
Bila mendakwa Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi cenderung untuk menyokong Anwar. Antara bukti yang disebut Zahidi ialah Zahid dikatakan menghantar surat Ahli Parlimen Barisan Nasional menyokong Anwar kepada Yang di-Pertuan Agong tahun lalu dan rakaman audio yang didakwa perbualan mereka tahun ini. Justru kutipan SD dibuat bagi menyatakan pendirian sebenar kami menolak penubuhan kerajaan baharu atau Anwar sebagai Perdana Menteri baharu. Namun ia juga boleh dijadikan rujukan pelantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri sekiranya diperlukan. Kita hendak buktikan sebarang SD membabitkan 25 ahli parlimen BN sekiranya dikemukakan Anwar tempoh hari sudah tidak boleh dipakai dengan surat akuan amanat kepada Syamuddin adalah lebih tepat dan terkini, katanya dalam laporan itu. Pengkritik tegar Kerajaan Perikatan Nasional Datuk Dr. Puan Azhar Kasih pula berkata, pengumpulan SD menjadi-jadi sejak Kerajaan Pakatan Harapan tumbang ekoran langkah syaratan. Timbul budaya SD, semua parti mengejar SD. Kewujudan kluster katak juga jadikan harga seseorang ahli parlimen menjadi mahal. Ini kerana semua yang melompat dapat jawatan menteri, sindirnya. Kata ahli majlis tertinggi UMNO itu SD. Mereka penting dan semakin mahal apabila timbul cerita kerajaan hari ini tiada majoriti. Justru beliau tidak hairan apabila Nazri mengaku secara terbuka sebagai dalang kepada SD 25 ahli parlimen UMNO yang menyokong Hishamuddin. Namun beliau memberi amaran. Tetapi jangan lupa harga mereka seperti bursa saham boleh jatuh menjunam bila tidak lagi dicalonkan dalam pilihan raya ke-15. Bekas pegawai khas Datuk Seri Najib Razak, Isham Jalil juga berpendapat pengumpulan SD sama ada untuk menyokong Hishamuddin atau menolak Anwar sebagai perkara tidak masuk akal. Beliau berkata, walaupun Hishamuddin ada sokongan 25 ahli Parlimen Barisan Nasional dan semua ahli parlimen bersatu, PAS, Warisan dan Pejuang menyokongnya, beliau masih lagi tidak cukup ahli parlimen untuk jadi Perdana Menteri tanpa 17 orang ahli parlimen UMNO yang tidak menyokongnya. Menurut Ihsam, akar umbi UMNO rata-rata tidak akan terima Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan sesiapa sahaja yang bekerjasama dengan ahli parlimen Gombak itu. Katanya, kutipan SD untuk Hishamuddin hanyalah membuang masa dan hanya menyebabkan kekeruhan di dalam UMNO yang sememangnya suka dilihat oleh bersatu. Mengulas lanjut, beliau berkata kutipan tanda tangan SD untuk menolak Anwar dari menjadi Perdana Menteri juga tidak masuk akal. SD ditandatangani untuk menyatakan sokongan, bukan untuk menolak sokongan. Katanya dalam satu kenyataan di Facebooknya. Jelas beliau tanda tangan SD menyokong seseorang tidak bermaksud menolak orang lain sebab ahli parlimen boleh tanda tangan seberapa banyak SD yang mereka suka. Sebab itu siapa yang kata dia ada sekian-sekian cukup jumlah SD itu tidak lagi boleh dipercayai sangat sekarang ini. Kerana sebahagian daripada 25 orang yang tanda tangan SD untuk Hishamuddin itu mungkin juga tanda tangan SD untuk orang lain atau untuk Anwar juga, wallahu a'lam, ujarnya. Sebaliknya beliau turut menyeru agar parlimen dibuka untuk persidangan. Dikala anda yang kaya raya dan gaji berpuluh ribu sebulan berebut-rebut untuk jadi Perdana Menteri, ramai rakyat yang hilang kerja, tidak makan dan ada yang bunuh diri. Fikirkanlah soal mereka juga. Untuk menukar dasar, mungkin kita perlu tukar menteri dan Perdana Menteri yang gagal dan berprestasi rendah. Tapi apapun, bukalah parlimen terlebih dahulu, tegasnya. Dalam hubungan ini, Jom China setuju dengan pendirian beliau bahawa kerajaan dan menteri-menteri wajar memberi tumpuan kepada pembukaan parlimen secepat mungkin seperti yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja Melayu. Jika parlimen dibuka, wakil rakyat boleh beraksi sebagaimana yang diamanahkan untuk berbincang dan mengambil keputusan tentang dasar dan strategi yang lebih baik untuk menyelesaikan isu pandemik COVID-19 dan kesan sampingan. Ini juga pendirian Pakatan Harapan, tetapi mengapa tiba-tiba muncul pula surat yang dikatakan palsu seiring dengan SD 25 ahli parlimen ini? Jangan ke mana-mana, Jom Channel akan sambung sebentar lagi dalam rentasan seterusnya. Akhirnya Kementerian Keuangan tampil memberi penjelasan bahawa hartanah lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah atau LTSAAS yang juga dikenali dengan nama lapangan terbang antarabangsa Subang tidak akan dijual. Merujuk kepada spekulasi media mengenai lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS, Kementerian Keuangan ingin memaklumkan bahawa kerajaan tiada perancangan untuk menjual mana-mana hartanah lapangan terbang di Malaysia termasuk LTSAAS kepada mana-mana pihak. Hartanah
tanah lapangan terbang adalah dianggap sebagai aset strategik kerajaan. Sehubungan itu, Kementerian Keuangan juga ingin memaklumkan bahawa Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) masih memiliki pajakan selama 60 tahun iaitu sehingga tahun 2067 ke atas tanah di mana terletaknya LTSAAS buat masa ini. Jelas kementerian itu dalam satu kenyataan. Menurut Kementerian Keuangan, LTSAAS merupakan salah satu daripada 39 lapangan terbang di bawah kendalian MAHB selaras dengan perjanjian operasi di antara kerajaan dan MAHB yang dimeterai pada tahun 2009. MAHB bukan pemilik mana-mana hartanah lapangan terbang tersebut, ujar kenyataan itu. Kementerian Keuangan juga menjelaskan bahawa setakat ini MAHB masih merupakan pihak yang dipertanggungjawabkan untuk membangunkan aset sekitar LTSAAS. Sebahagian tanah LTSAAS juga telah dipajakkan atau sublease oleh MAHB kepada Subang Skypark Sdn Bhd bagi tempoh 30 tahun iaitu dari tahun 2007 hingga 2037, merangkumi pengendalian Terminal 3, tempat letak kereta dan hang garage. Seterusnya, Kementerian Keuangan menegaskan bahawa sebarang usaha untuk memaksimumkan nilai aset LTSAAS tidak akan melibatkan penjualan tanah. Sehubungan itu, Kementerian Keuangan ingin menasihatkan semua pihak agar tidak menyebarkan berita palsu dan khabar angin mengenai perkara ini dan kerajaan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas pihak-pihak yang berbuat demikian, tegas Kementerian Keuangan yang dikeluarkan pada 25 Jun 2021. Sebelum ini, sebuah portal The Vites dalam laporannya mengatakan bahawa ahli perniagaan dan juga hartawan hartanah Tan Sri Desmond Lim Siu Chun sedang merancang untuk mengambil alih lapangan terbang itu. WCT Holdings Berhad yang memiliki Subang Skypark Sdn Bhd atau SSSB mencadangkan untuk memasuki konsesi baharu dengan mengoperasikan seluruh kawasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah hingga tahun 2092, menjadikannya sebagai lapangan terbang bandar, kata dokumen konsep itu menurut satu laporan. Kata syarikat tersebut, lapangan terbang Subang akan mensasarkan penumpang dari satu lokasi ke lokasi menggunakan pengangkutan ekspres bersama dengan pembangunan hartanah yang berkaitan. Dalam pemfailan kepada Bursa Malaysia pada 7 Mei lalu, WCT Holdings berkata Subang Skypark Sdn Bhd akan mengendalikan lapangan terbang itu di bawah pajakan dengan kerajaan akan terus memiliki tanah itu dan lapangan terbang terbabit. Cadangan itu kini di peringkat kertas konsep yang diserahkan SSSB kepada Kementerian Pengangkutan, Kementerian Keuangan serta Kementerian Tenaga dan Sumber Asli pada 1 Mac lalu, kata kenyataan WCT di petik bernama. Susulan itu, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub mengingatkan kerajaan agar tidak mengambil kesempatan di atas pelaksanaan darurat untuk menjual konsesi lapangan terbang Subang. Jangan ambil kesempatan darurat untuk jual konsesi lapangan terbang Subang yang masih dimiliki MAHB. MAHB bakal di-hijack sehingga potensi kerugian 11.9 bilion ringgit melalui khazanah dan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Tolak runding terus, buka parlimen kita debat. Ini harta rakyat dan negara, katanya dalam satu ciapan di Twitter. Turut membantah penjualan konsesi kepada syarikat swasta termasuk 3 Kesatuan Sekerja Malaysia Airports Holdings Berhad iaitu Kesatuan Pekerja-Pekerja Malaysia Airports Berhad Semenanjung yang dikenali sebagai KISMA, Kesatuan Pekerja-Pekerja Malaysia Airports Berhad Sarawak KPMAT dan Kesatuan Pekerja-Pekerja Malaysia Airports Berhad Sabah dan Labuan KEPMAS. Kesatuan Pekerja MAHB berpendapat jumlah penumpang untuk lapangan terbang tersebut meningkat 2 kali ganda kepada 3 juta penumpang setiap tahun dan keuntungan daripada pendapatan operasinya telah diagihkan secara adil di antara 39 lapangan terbang yang dikendalikan oleh MAHB di seluruh negara. MAHB tidak boleh menyerahkan dan membiarkan WCT Holdings mengambil kesempatan dari lapangan terbang kerana menurut pihak kesatuan tindakan ini mungkin didorong oleh orientasi keuntungan tanpa memperhatikan kesan terhadap seluruh sektor penerbangan. Cadangan pengambil alihan dan penyingkiran MAHB ini yang telah memberi penjagaan kepada mereka seharusnya digunakan untuk mengembangkan LTSAAS bersama. Tetapi sebaliknya WCT telah membelakangkan MAHB untuk mengambil
lapangan terbang itu. Ini adalah petanda tidak jujur. Kesatuan mencadangkan agar mereka disingkirkan sebagai rakan niaga MUHB dan operasi Subang Terminal harus dikembalikan kepada MUHB dengan segera, kata kenyataan itu. MUHB dilaporkan telah bergerak untuk membangunkan kawasan tersebut bagi mengembangkan ekosistem aeroangkasa dari pembuatan kepada perkhidmatan penerbangan. Bagaimanapun, kenyataan Kementerian Keuangan menyebut SSSB masih memegang pajakan sebahagian tanah LTSAAS sehingga tahun 2037. Justru tuntutan pihak kesatuan supaya SSSB yang berlagak umpama Belanda minta tanah itu untuk disingkirkan terus dari LTSAAS nampaknya bukan lagi keutamaan. Surat viral yang didakwa palsu baru-baru ini antara lain menyatakan Datuk Seri Hishamuddin Hussein memohon untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bahawa beliau mendapat sokongan ahli parlimen untuk menjadi Perdana Menteri yang baharu. Setiausaha akhbar Menteri Luar itu Muhammad Hafiz Arifin telah membuat laporan polis di IPD Dan Wangi mengenai surat yang sama. Saya percaya bahawa surat palsu itu dibuat dan disebarkan dengan niat untuk memburukkan reputasi beliau serta mewujudkan kekeliruan orang ramai. Surat palsu ini adalah taktik kotor pihak yang berkepentingan untuk menangguk di air yang keruh, mengambil peluang di saat situasi politik dan negara berada dalam keadaan getir, katanya selepas membuat laporan polis lapor Berita Harian. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Brickfield, Assistant Commissioner Anwar Omar berkata, seorang pegawai Istana Negara membuat laporan polis selepas menerima kiriman mesej WhatsApp tertera surat menggunakan kepala Surat Bendahari Agong Barisan Nasional. Pengadu kemudian membuat semakan dengan pihak Istana Negara dan mendapat surat itu tidak diterima oleh pihak istana dan mengesyaki cap terima adalah palsu. Katanya seperti dipetik bernama 25 Jun 2021. Semoga pihak polis akan menyiasat mengenai misteri surat ini dengan berani dan telus. Sungguh, orang ramai keliru sebagaimana mereka keliru dengan kemunculan video semburit di sebuah hotel di Sandakan yang sehingga kini masih misteri kerana katanya kabur. Sebelum ini, khabar angin menyebut bahawa jika Hishamuddin menjadi Perdana Menteri, timbalannya ialah perancang langkah Sheraton pengkhianat politik negara Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Kabar angin tersebut bertiup sangat kencang sehingga mengheret Parti Warisan Sabah Warisan yang kemudiannya menafikan mengeluarkan kenyataan bersama dengan PAS untuk menyokong Hishamuddin sebagai Perdana Menteri yang baharu. Penafian itu dibuat oleh Setiausaha Agong Warisan Datuk Loreto Padua Junior bagi pihak warisan. Saya menyangkal sekeras-kerasnya isi kandungan kenyataan media PAS yang bertarikh 11 Jun 2021 tersebut. Saya sama sekali tidak pernah sama ada bagi pihak warisan mahupun atas kapasiti peribadi untuk mempersetujui atau menandatangani apa-apa persetujuan muafakat bersama PAS untuk menyokong mana-mana individu sebagai Perdana Menteri. Warisan tidak pernah terlibat dengan kenyataan media itu, katanya dalam satu kenyataan, ujar utusan Malaysia. Justru persetujuan itu tidak benar. Kemunculannya satu misteri yang masih tidak dirungkai. Misteri ini semakin mengelirukan apabila sekumpulan 25 ahli parlimen menandatangani SD yang kini disebut oleh ahli parlimen Padang Besar Datuk Zahidi Zainul Abidin untuk menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Baiklah, mari kita lihat prestasi Anwar Ibrahim semasa menjawat jawatan Menteri Keuangan. Portal malaysiatopnews.com menyenaraikan beberapa pengiktirafan antarabangsa yang diterima oleh Anwar. Antaranya, pada tahun 1993, Anwar mendapat pengiktirafan dari Europe Money Magazine sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia. Pada tahun 1996 pula, Anwar mendapat pengiktirafan dari Asia Money Magazine sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia. Manakala pada tahun 1998, Anwar mendapat pengiktirafan dari majalah Newsweek sebagai Anwar Asian of the Year. Beliau adalah Menteri Keuangan Malaysia pertama yang mendapat semua pengiktirafan antarabangsa tersebut kerana kejayaannya mengurus keuangan dan ekonomi Malaysia dengan cemerlang. Semak Hansard Parlimen jika anda ikhlas ingin mencari kebenaran tentang prestasi ekonomi Malaysia semasa Anwar menjadi Menteri Keuangan. Apa pula fakta kecemerlangan Hishamuddin sejak penglibatannya dalam politik sehingga ingin diangkat oleh penyokongnya menjadi Perdana Menteri atas sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri? Ingatkah anda pada 11 Februari 2013, 235 pengganas Filipina bersenjata mendarat di Kampung Tonduo di Lahad Datu Sabah. Pencerobohan itu mengakibatkan 12 perwira negara gugur.
Ia berakhir dengan kematian 56 pengganas dan 6 orang awam. Konflik itu berlarutan dan diisytiharkan tamat 3 bulan kemudian pada 10 April 2013. Siapa Menteri Dalam Negeri ketika itu? Selepas pilihan raya umum ke-13, beliau memangku jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Ketika itu, beliau bertanggungjawab dalam penyiasatan berhubung kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370. Persoalannya, adakah MH370 berjaya ditemui? Tidak. Malah kerajaan Malaysia dikritik bukan hanya oleh waris penumpang atau kru MH370 tetapi juga oleh media antarabangsa kerana kegagalannya. Kehilangan MH370 menjadi misteri sehingga ke hari ini. Begitu juga misteri pembelian 6 buah helikopter tempur ringan jenis MD530G yang berharga 321.9 juta ringgit yang ditempah pada tahun 2016. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri, helikopter tersebut akan tiba secara berperingkat mulai Jun ini. Sekarang tahun 2021. 5 tahun Malaysia menunggu tempahan 6 helikopter siap. Bukan 60, tuan-tuan. Pelbagai alasan dibuat untuk menjawab misteri mengapa 6 helikopter itu begitu lewat tiba di Malaysia. Inikah calon Perdana Menteri yang rakyat mahukan? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dan layar reporter jomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.